Menurut Kamus Dewan edisi ke-4 2010, seni didefinisikan sebagai karya yang dicipta dengan bakat, hasil daripada sesuatu penciptaan, manakala kesenian pula bermaksud perihal seni yang berkaitan seni dan juga keindahan. Menurut Imam Al-Ghazali, seni merupakan fitrah manusia yang mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni dan seterusnya membawa kepada nikmat dan kesenangan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-4 pula, warisan diartikan sebagai sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dengan suatu kelompok masyarakat daripada generasi terdahulu. Warisan kebudayaan tidak ketara yang menjadi topik utama dalam kajian ini ialah wayang kulit. Wayang kulit dikategorikan sebagai satu persembahan tradisional yang menjadi hiburan. Seterusnya pula ialah latar belakang. Wayang kulit merupakan salah satu warisan kebudayaan tak ketara yang sekian lama dijadikan hiburan oleh masyarakat dahulu, terutama di masyarakat di Asia Tenggara. Wayang kulit ialah seni persembahan tradisional yang berasal dari tanah Jawa, Indonesia. Wayang berasal dari perkataan Mahyang yang bererti menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengatakan bahawa wayang ialah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Wayang kulit ini dimainkan oleh seorang dalang yang menjadi narator dialog patung-patung wayang kulit tersebut. Persembahan wayang kulit pula diiringi oleh alunan muzik yang terhasil daripada palungan gong, gendang, canang, gedung, serunai dan gamelan yang dimainkan oleh sekelompok pemuzik yang terlatih. Persembahan wayang kulit pada awalnya dikatakan berasal dari Indonesia, iaitu dikesan dalam budaya di Jawa, Bali dan Lombok. Hal ini kerana agama Hindu dari India tiba di Indonesia sebelum agama Islam dan Kristian. Pada masa itu, bahasa Sanskrit menjadi bahasa sastera dan bahasa penghubung. Wayang kulit kemudian diasimilasikan dengan budaya tempatan dan berlaku perubahan penampilan pada watak patung untuk menyerupai norma budaya. Pelbagai bentuk dan jenis wayang kulit yang boleh didapati di Asia, lebih-lebih lagi di Asia Tenggara. Setiap jenis mempunyai bentuk dan watak yang tersendiri dan agak berbeza dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Hari ini, di semenanjung Malaysia, terdapat 4 jenis wayang kulit dan setiap satunya mencerminkan pengaruh-pengaruh masyarakat dan juga kebudayaan yang telah mempengaruhi masyarakat tersebut. Antara wayang kulit yang dikenal pasti ialah wayang kulit Kelantan. Objektif kajian. Pengkaji telah meletakkan beberapa objektif kajian ini iaitu yang pertama, mengenal pasti peranan seni wayang kulit. Yang kedua, mengkaji jenis seni wayang kulit. Yang ketiga, mengenal pasti proses membuat wayang kulit. Dan yang terakhir ialah mengkaji evolusi peredaran zaman wayang kulit. 4.0 Metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ke-4, metodologi ialah sistem yang mengkumpulkan kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan. Metodologi yang digunakan untuk memperolehi data dalam kajian ini ialah kualitatif, manakala kaedah yang digunakan pula ialah konten analisis kandungan. Kaedah konten analisis kandungan memerlukan pekaji untuk menganalisis dari satu teks ke teks yang lain bagi menjawab persoalan kajian. Peranan wayang kulit. Antara peranan wayang kulit ialah sebagai seni hiburan dan persembahan moden kepada masyarakat setempat. Selain itu, wayang kulit berperanan sebagai melegakan tradisi dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, wayang kulit juga berperanan sebagai simbol budaya satu masyarakat. Dan yang terakhir, wayang kulit turut berperanan meningkatkan sektor pelancongan bagi suatu kawasan setempat. Terdapat 4 jenis wayang kulit. Pertama ialah wayang kulit Kelantan. Wayang kulit Kelantan dipersembahkan dalam logat Kelantan. Wayang kulit ini juga dikenali sebagai wayang kulit Siam. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pemerintahan Melayu Kelantan berasal daripada Patani Siam. Antara kisah yang disampaikan menerusi persembahan wayang kulit ini ialah hikayat Sri Rama yang disadu daripada kitab epik Hindu iaitu hikayat Ramayana. Seterusnya ialah wayang gedek. Wayang gedek merupakan sebuah seni persembahan wayang kulit yang terbesar dan unik di negeri Kedah Darul Aman. Wayang gedek menggunakan asas cahaya dan bayang-bayang pada sehelai kain putih yang dibentangkan secara menegak. Kain ini dipanggil sebagai kelir. Persembahan wayang gedek juga turut menggunakan jampi mantra, terutamanya sewaktu pembukaan panggung. Wayang Melayu. Wayang Melayu turut dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Patani Siam. Namun wayang Melayu ini amat terhad bilangannya. Persembahan wayang Melayu ini adalah berdasarkan daripada epik Mahabharata dan Ramayana, terutamanya cerita Pendawa Lima. Kisah yang disampaikan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Terakhir ialah wayang Purwo. Wayang kulit Purwo dikenali sebagai wayang kulit Jawa. Wayang Purwo ini menyampaikan cerita dengan menggunakan bahasa Jawa dan diselit dengan bahasa Melayu tempatan. Wayang kulit ini mempersembahkan kisah berdasarkan cerita Pendawa Jawa daripada epik Mahabharata India. Ceritanya tidak memperlihatkan pengaruh cerita Panji. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang proses pembuatan wayang kulit. Penghasilan wayang kulit ini agak sedikit sukar dan ianya memerlukan orang yang kreatif dan berseni untuk menghasilkannya.
Disebabkan oleh itu, kebiasaannya wayang kulit ini dihasilkan oleh dalang itu sendiri kerana dalang akan mencipta watak yang ingin dipersembahkan di dalam penceritaannya nanti. Dalang juga akan menghasilkan watak-watak itu mengikut kesesuaian cerita yang akan dipersembahkan kepada khalayak. Antara bahan yang penting dalam proses pembuatan wayang kulit ialah kulit kerbau atau kulit kambing. Pemilihan kulit kerbau atau kulit kambing yang baik dapat menghasilkan wayang kulit yang berkualiti dan juga tahan lama. Proses yang pertama ialah proses pembersihan kulit kerbau atau kambing. Kulit kerbau atau kambing ini akan dibasuh dan direndam di dalam campuran air garam, lada, lengkuas dan serai untuk beberapa hari. Setelah ianya direndam, kulit kerbau atau kulit kambing tersebut akan dijemur dalam tempoh beberapa jam. Lebih baik dijemur dalam tempoh masa yang lama kerana ianya akan memastikan kulit tersebut benar-benar kering, dan selepas kulit itu benar-benar kering, kulit itu akan dibersihkan dan dibuang semua bulu-bulu yang terdapat pada kulit tersebut. Setelah proses pembersihan kulit kerbau dilakukan, watak-watak akan dilukis terlebih dahulu di atas kertas putih yang nipis. Kertas putih yang nipis digunakan untuk memudahkan proses penekapan watak wayang kulit pada kulit kerbau tersebut. Dalam proses ini, kemahiran dan kesabaran yang tinggi diperlukan kerana setiap lorekan dan lubang yang ditebuk akan menghasilkan fungsinya tersendiri. Setiap watak yang dihasilkan mempunyai nilai dan juga identitinya yang tersendiri. Proses yang terakhir dalam pembuatan wayang kulit ini ialah proses pencantuman wayang kulit. Patung wayang kulit ini akan dicantumkan dengan menggunakan buluh sebagai penyandang. Buluh penyandang ini akan terlebih dahulu diraut. Kemudian tali akan digunakan untuk mengikat penyandang pada patung wayang kulit yang telah ditebuk sebentar tadi. Patung wayang kulit ini akan diikat dengan menggunakan beberapa tali untuk memudahkan gerakan patung wayang kulit itu semasa mempersembahkannya nanti. Seterusnya, proses beralih pula kepada proses mewarnakan patung wayang kulit tersebut. Patung wayang kulit akan diwarnakan mengikut kesesuaian watak dan juga gambaran yang telah dibuat oleh dalang untuk digunakan dalam penceritaannya nanti. Setiap patung wayang kulit ini mempunyai nilai estetika dan juga perinciannya yang tersendiri. Sekarang saya akan menerangkan evolusi wayang kulit mengikut peredaran zaman. Dikatakan wayang kulit ini telah muncul sejak 15,000 tahun sebelum Masihi lagi. Ianya merupakan satu medium hiburan yang sangat terkenal pada zaman dahulu kerana pada zaman dahulu tiada televisyen seperti zaman sekarang. Maka wayang kulit dijadikan sebagai satu medium penceritaan yang ditonton oleh seisi keluarga. Namun, tahun berganti tahun, wayang kulit ini telah pun mengalami evolusi. Sebagai contohnya, daripada segi pembuatan. Proses pembuatan wayang kulit dari tahun ke tahun ianya menjadi semakin mudah dan mampu dibuat oleh kanak-kanak. Bahan utama yang digunakan pada wayang kulit ialah kulit lembu. Namun, ianya telah diubah dan diinovasi dengan boleh dibuat dengan menggunakan bahan organik dan juga kertas ataupun plastik. Bagi teknik pembuatan wayang kulit ini, ianya juga telah mula didedahkan kepada kanak-kanak kerana proses pembuatan yang mudah dengan menggunakan kertas sahaja. Selain itu, evolusi yang telah berlaku dalam wayang kulit ialah dari segi jenis wataknya. Watak-watak wayang kulit yang dahulu tidak diubah, malahan ianya ditambah. Pelbagai watak telah pun ditambah di dalam wayang kulit ini. Terdapat juga watak-watak cerita moden yang telah pun dilukis dan dijadikan wayang kulit. Sebagai contohnya, watak Superman, watak Wonder Woman dan juga Batman. Selain daripada itu, wayang kulit ini juga telah dimainkan secara digital. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, wayang kulit merupakan seni persembahan yang popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ia merupakan satu bentuk persembahan teater yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang yang terdiri daripada pelbagai watak. Banyak usaha atau langkah yang boleh dilaksanakan dalam melakukan pembaharuan terhadap seni tradisional ini. Salah satu langkah yang boleh dijalankan adalah dengan membangunkan sebuah panggung wayang kulit di seluruh negeri. Ianya boleh dijadikan sebagai platform bagi penggiat seni wayang kulit untuk berkumpul. Oleh itu, semua pihak bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing bagi memastikan seni wayang kulit sentiasa terpelihara dan dapat mengembangkannya sehingga ke peringkat global. Objektif dan hasrat murni ini akan tercapai dengan kerjasama semua pihak.